Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Masjid Al-Akram dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ni insya-Allah mengenai sambungan solat witir yang kita bincangkan sebelum ini. Apa yang disunatkan bacaan ketika solat witir? Kalau seseorang berwitir dengan satu rakaat, disunatkan dia membaca pada solat witir satu rakaat tersebut suratul Ikhlas dan juga al-Mu'awwizatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. 3 surah dalam satu rakaat. Kemudian kalau dia berwitir dengan 3 rakaat, disunatkan orang yang berwitir dengan 3 rakaat dia membaca selepas surah Al-Fatihah, rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la sehingga ke akhir. Kemudian pada rakaat yang kedua dia membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun sehingga ke akhir. Kemudian pada rakaat yang ketiga dia membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Walaupun dia sembahyang secara wasal ni bersambung, walaupun kita lihat sebenarnya kalau ikut secara biasanya, secara umumnya rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, itu secara umumnya lah. Tetapi dalam solat witir ini rakaat yang ketiga lebih panjang daripada rakaat kedua, sebab rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat yang ketiga adalah 3 surah dalam satu rakaat. Ini tidak kira sama ada dia sembahyang witir 3 rakaat 1 salam ataupun 3 rakaat 2 salam. Ia maksudnya 3 rakaat 1 salam seperti sembahyang maghrib. Sama juga dia membaca surah ni Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dipisahkan itu lebih afdal, dipisahkan lebih afdal bermaksud 2 rakaat beri salam kemudian bangun 1 rakaat. Dalam khurujul khilaf mustahab, keluar daripada khilaf ulama itu adalah disunatkan. Cuma dalam meraihkan khilaf, meraihkan perbezaan pandangan ulama, jangan sampai kita terjatuh dalam satu pandangan yang lain. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i disunatkan dua rakaat atau disunatkan 3 rakaat 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat beri salam kemudian 1 rakaat beri salam. Dalam mazhab Hanafi 3 rakaat 1 salam seperti mana sembahyang maghrib, dipanggil sebagai witir pada awal malam. Witir maghrib, witir awal malam. Yang witir ni ada akhir malam. Jadi witir 3 rakaat 1 salam. Cuma kalau kita nak meraihkan mazhab Hanafi ini, kita tak boleh raikan kerana ada satu mazhab, ada satu pandangan yang lain menyatakan 3 rakaat 1 salam tak sah. Sebab itu saya bagi tahu khurujul khilaf mustahab, keluar daripada khilaf ulama, keluar daripada khilaf ulama adalah dituntut selagi mana tidak terjatuh dalam pandangan yang mengatakan tidak sah. Sebenarnya dalam khurujul khilaf mustahab ini ada 3 syarat. Salah satu syarat yang saya sebutkan tadi.
Pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana yaqra fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi, daripada Sunan At-Tirmizi, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah ditanya kepada dia mengenai apakah satu surah yang Nabi baca dalam solat witir. Maka Aisyah menjawab, rakaat pertama Nabi selalu membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga Nabi baca Qul huwallahu ahad, dan juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebahagian imam dalam solat witir bulan Ramadan terutamanya masuk saja penggal kedua, kita panggil malam yang ke-16 Ramadan, telah ubah witir dia daripada Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sedangkan tidak ada dalil, kalau kita lihat daripada hadis Aisyah ini, itu yang Nabi baca, tak kira bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan, ataupun selain daripada bulan Ramadan. Datang dalam hadis pada rakaat yang ketiga ini, Nabi baca Qul huwallahu ahad sahaja. Ada juga, tapi para imam tak boleh mengambil kesempatan lah. Memanglah Qul huwallahu ahad, kadang-kadang makmum suka sebab pendek, ringkas. Memang ada hadis mengenai dengan rakaat yang ketiga solat witir ini Nabi baca Qul huwallahu ahad sahaja, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil witir bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raka'atin. Setiap rakaat pertama Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la, hadis riwayat Ibnu Abbas. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun selepas Al-Fatihah. Rakaat yang ketiga selepas Al-Fatihah Nabi baca Qul huwallahu ahad sahaja. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Yang aula dan afdal di sisi ulama Syafi'i pada rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga yang terakhir adalah dia membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang aula dan afdal di sisi ulama Syafi'i. Tapi kalau dia baca Qul huwallahu ahad saja boleh, kerana pandangan ini berbeza dengan ulama Hanafi. Dalam mazhab Hanafi cukup witir dia rakaat yang ketiga Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, tanpa Qul a'udzu birabbil falaq, tanpa Qul a'udzu birabbin nas. Datang dalam satu hadis yang dhaif, yang tidak kuat hadis ini, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi tis'i suwarin minal mufassal. Qala Aswad bin Amir yaqra fi rak'atil ula alhaakumut takatsur wa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa fi rak'ati tsaniyah wal 'asri wa idza jaa nasrullahi wal fath wa inna a'tainakal kautsar wa fi rak'ati tsalitsah qul ya ayyuhal kafirun wa tabbat yada abi lahabin wa tab wa qul huwallahu ahad. Hadis ni hadis yang tak kuatlah, daripada Ali bin Abi Talib. Dia kata Nabi SAW berwitir 9 surah. Nabi witir 9 surah daripada surah Mufassal. Surah Mufassal surah yang pendek-pendek, yang pendek-pendek. Aswad bin Amir berkata Nabi baca pada rakaat yang pertama alhaakumut takatsur, dan juga inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan juga idza zulzilatil ardu zilzalaha. 3 surah satu rakaat. Rakaat yang kedua Nabi baca 3 surah juga, wal 'asri, idza jaa nasrullahi wal fath, dan juga inna a'tainakal kautsar. Rakaat yang ketiga Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun tabbat yada abi lahabin wa tab, dan juga Qul huwallahu ahad. Daripada Ali bin Abi Talib, hadis mauquf, dia menyatakan Nabi witir dengan satu surah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan juga idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga Qul huwallahu ahad.
bukan dengan satu surah, dengan 3 surah ni. Rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr, rakaat yang kedua idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Hadis yang ketiga dinukilkan banyak dalam kitab Mazhab Syafi'i Mughnil Muhtaj, Hasyiatul Jamal, Hasyiah Ibnu Abidin, daripada Sa'id bin Jubair. Dia kata apabila Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam kepada manusia pada bulan Ramadan, sebab Sayyidina Umar masuk dalam masjid pada zaman pemerintahan dia, dia lihat manusia seorang semayang sana, seorang semayang di penjuru sini, seorang semayang di belakang, semayang di hadapan, masing-masing buat jemaah sendiri. Ada yang semayang bersorangan, ada yang dengan grup dia. Jadi Sayyidina Umar kumpulkan semua manusia pada zaman dia, berimamkan dengan satu imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dia baca pada rakaat yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr, solat witir. Rakaat yang kedua dia baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga dia baca qul huwallahu ahad. Semua ini adalah nukilan daripada hadis, ada daripada kitab-kitab fiqh, tapi yang masyhur hadis daripada Aisyah yang kita sebutkan tadi. Rakaat yang pertama adalah sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga adalah qul huwallahu ahad, dan juga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana persoalannya? Bagaimana kalau seseorang itu berwitir dengan lebih daripada 3 rakaat? Tadi cerita 3 rakaat. Kalau 1 rakaat baca 3 qul. Kalau 3 rakaat dia baca surah-surah yang kita sebutkan tadi. Kalau lebih daripada 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, apa yang dia disunatkan untuk baca? Kalau seseorang berwitir lebih daripada 3 rakaat, 5, 7, 9, 11, disunatkan dia baca pada 3 rakaat yang terakhir apa yang datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Tidak kiralah sama ada ketika wasal ataupun ketika fasal, sama ada dia semayang 7 rakaat, 9 rakaat bersambung satu salam. 3 rakaat yang terakhir ambil 3 surah tadi, ambil surah yang disebutkan tadi. Ataupun dia sembahyang 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Ambil rakaat, kalau dia sembahyang 9 rakaat, maka rakaat yang ke-8, 9 rakaat yang ke-7 dia baca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang ke-8 adalah dia baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ke-9 dia baca 3 qul. Ini semua menunjukkan tentang cara witir yang Nabi ajar, yang disunatkan. Walaupun 7 rakaat, walaupun 9 rakaat, maka bacalah surah juga pada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bacalah surah, jangan hanya berpada surah dengan 3 rakaat yang terakhir sahaja. Kemudian kena raikanlah rakaat yang pertama lebih panjang daripada surah rakaat kedua. Rakaat yang kedua surahnya lebih panjang berbanding rakaat ketiga. Rakaat yang ketiga surahnya lebih panjang berbanding rakaat yang keempat. Kemudian disunatkan juga dia mengikut tertib mashaf. Maksud tertib mashaf, kalau daripada surah Wadduha, kemudian Alam Nashrah, kemudian Wattini Wazaitun, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ikut susunan, ikut tertib, itu yang terbaiklah. Terbaik. Secara umum yang saya bagi tahu tadi, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, melainkan apa yang datang dalam hadis Nabi, rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua, maka itu yang kita ikutlah. Seperti mana yang kita buat pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat disunatkan imam rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua disunatkan hal ataka hadisul ghasyiyah. Surah hal ataka hadisul ghasyiyah lebih panjang daripada sabbihisma rabbikal a'la. Sedangkan sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, tapi pendek. Rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah lebih panjang. Itu tak jadi masalah, kerana Nabi buat macam tu.
Nah, tapi kalau Nabi tak buat, secara umumnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan dalam pembacaan surah ini adalah disunatkan tertib. Contoh, imam sembahyang maghrib rakaat pertama dia baca wadduha wallaili idza saja sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian rakaat yang kedua ikut tertib alam nashrah laka sadrak. Kalau dia baca selain daripada alam nashrah pun boleh, tapi yang terbaiknya adalah bawah daripada ad-duha, sebab rakaat pertama ad-duha. Kemudian yang terbaik lagi yang disunatkan adalah surah yang mengiringi pada rakaat yang pertama. Kalau rakaat pertama wadduha, rakaat yang kedua alam nashrah. Ibnu Hajar telah menyangkal dalam Tuhfatul Muhtaj, dia menyatakan pendapat yang kita sebutkan tadi, dia menyatakan mungkin juga seseorang boleh baca kalau dia witir 5 rakaat. Witir 5 rakaat, rakaat yang pertama dia baca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Rakaat yang kedua dia baca idzas samaa'un syaqqat. Rakaat yang pertama dia baca wailul lil mutaffifin dan juga idzas samaa'un syaqqat. Rakaat yang kedua dia baca was samaa'i dzatil buruj dan juga was samaa'i wat tariq. Ini kalau tuan-tuan buka dalam Quran, semua ini mengikut seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami. Semua ini mengikut tertib sebenarnya. Rakaat yang pertama wailul lil mutaffifin, juzuk ke-30 wailul lil mutaffifin. Selepas daripada itu adalah surah idzas samaa'un syaqqat. Selepas daripada itu adalah surah was samaa'i dzatil buruj. Selepas daripada itu adalah surah was samaa'i wat tariq. Selepas daripada itu adalah surah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi semua ikut tertib sebenarnya. Itu yang disunatkan, bukan sekadar witir. Sebenarnya semayang fardu, semayang sunat, semua disunatkan secara berturutan. Kita lihat disunatkan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan juga al-ikhlas. Al-ikhlas qul huwallahu ahad. Pada subuh sembahyang Jumaat. Subuh sembahyang Jumaat dan juga selain daripadanya selain daripada hari Jumaat, subuh selain daripada hari Jumaat bagi orang yang bermusafir. Jadi subuh sembahyang Jumaat disunatkan juga. Sebenarnya subuh Jumaat ini disunatkan kita baca alif lam sejadah dan juga hal ata 'alal insan. Itu yang disunatkan. Tapi kalau panjang, sekarang kan masuk waktu lambat. Bila masuk 6-8 minit lebih kurang 6-8 minit subuh. Bila 6-8 minit tu lambat, mungkinlah ada orang nak pergi kerja. Jadi macam mana dia nak buat? Dia boleh baca sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat yang kedua dia baca hal ata ka hadisul ghasyiyah. Ataupun kalau nak ringkas lagi, disunatkan juga rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Sebenarnya masuk waktu lambat ataupun cepat bukan satu ukuran untuk kita boleh pendekkan bacaan atau pendekkan bacaan ataupun cepatkan bacaan. Sebenarnya cepat atau lambat masuk waktu ni bergantung kepada kita. Bila kita rasa kita masuk kerja awal 7:30, jadi kita sembahyang kat tempat kerja kita. Kalau kita rasa sempat, kalau rasa imam masjid di kawasan kita lambat sembahyang je, atau panjang bacaan dia, maka kita semayang di tempat kerja kita supaya tidak lewat. Dan selain daripada subuh hari Jumaat ini juga adalah disunatkan bagi orang yang bermusafir. Selain daripada Jumaat, subuh selain daripada Jumaat, mana subuh hari-hari lain bagi orang yang bermusafir disunatkan qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad.
Ini mengajar kepada kita ringkas. Walaupun subuh ni disunatkan panjang, tapi untuk orang bermusafir diringkaskan. Terutamanya bila mana di R&R, kadang-kadang sembahyang tempat sembahyang tu kecil, tak perlu baca panjang pun. Lepas beri salam, terus kita beri peluang kepada orang lain untuk sembahyang berjemaah. Terutama tu kalau tuan-tuan pergi mall, bukan semua mall surau dia besar. Kalau di KLCC tu memang besar lah. Tapi kalau sebahagian mall tu besar, boleh muat 1000 orang. Tapi yang sembahyang ni boleh muat 15 orang, 10 orang je. Jadi tuan-tuan sembahyang seringkas yang mungkin. Kalau jemaah pun jemaah ringkas yang mungkin. Kemudian wirid, kalau kita keluar, sambil keluar kita boleh wirid. Tak perlu wirid, kita beri peluang kepada orang yang nak sembahyang fardu maghrib. Sebab maghrib ni waktu dia singkat. Tak perlulah kita wirid panjang, kerana wirid itu perkara sunat, orang lain nak sembahyang fardu lagi. Kemudian surah Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad ini disunatkan pada solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh ini, tuan-tuan baca satu maqru' satu rakaat pun tak disunatkan, tak afdal. Sebab solat sunat qabliyah subuh disunatkan ringkas, pendek, seperti mana yang Nabi ajarkan, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Sampai isteri Nabi kata qabliyah subuh Nabi ni terlampau pendek, seolah-olah aku menyangka Nabi baca Fatihah saja. Salat sunat tawaf, salat sunat tahiyatul masjid, al-istikharah, salat sunat al-ihram, salat sunat ihram, semua ni disunatkan rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan juga rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kerana apa? Kerana mengikut sunnah Nabi. Itu yang Nabi buat, maka kita buat. Adakah disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat witir? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada awal setiap rakaat muttasilan biqiraatil Quran fiha, yang bersambung bacaan Quran padanya. Kerana a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini untuk bacaan, bukan untuk permulaan solat. Mana bila kita nak mula solat tak perlu a'udzubillah, bismillah pun dah cukup. Tapi sebahagian kita dia baca qul a'udzubillahi binnas. Apa-apa pun tak apalah, yang penting a'udzubillah ini disunatkan ketika kita nak membaca Al-Quran. Quran menyebut fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu nak membaca Quran, maka hendaklah kamu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Cuma akan terhasil pemisahan antara dua bacaan, antara dua bacaan dengan sebab rukuk. Bila kita kadang-kadang kita nak baca sambung, rakaat pertama kedua dalam satu surah sambung, tapi bukan satu surah. Kita ambil gambaran tadilah, rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Cuma rakaat pertama, rakaat yang kedua adakah disunatkan auzubillah? Rakaat pertama disunatkanlah. Rakaat yang kedua ni, rakaat yang kedua ulama menyatakan disunatkan juga baca. Sebab apa sunat baca? Sebab telah terpisah dengan rukuk, dengan sujud, dengan i'tidal, kemudian baru kita bangun rakaat yang kedua. Ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Qadhi Abu Tib dan juga Imamul Haramain. Dan inilah pendapat mazhab dalam mazhab Syafi'i. War raka'atul ula, membaca auzubillah pada rakaat yang pertama itu lebih dituntut berbanding rakaat kedua dan juga rakaat yang ketiga. Sebab rakaat yang pertama ulama sepakat, ittifaq, disunatkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Mengenai memulakan al-qiraah, pembacaan dalam solat, bila kita nak baca Al-Fatihah, kita nak baca surah, adakah disunatkan auzubillah? Ini ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada awal setiap rakaat. Setiap rakaat awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pandangan yang kedua,
tak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana a'udzubillahi minasyaitonirrajim memadai pada rakaat yang pertama sahaja. Kerana al-qira'ah fi shalah wahidah, kerana pembacaan dalam solat ini semua dianggap satu, walaupun rakaat yang berbeza-beza, walaupun dipisahkan dengan rukuk dan juga sujud. Ini pandangan yang kedua. Yang terbaiknya adalah mengikut pandangan yang pertama, iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat sebelum membaca al-Fatihah ataupun sebelum membaca surah. Masalah yang berikutnya, kalau seseorang itu sembahyang 4 rakaat 2 tasyahud, dia sembahyang 4 rakaat witir, maknanya dia sembahyang 5, cuma 4 rakaat itu dia buat 2 tasyahud. Adakah disunatkan membaca surah selepas daripada tasyahud yang pertama? Ulama-ulama Syafi'i mereka berbeza pendapat dalam masalah ini. Mereka bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, disunatkan membaca surah walaupun selepas tahiyat yang pertama. Selepas tahiyat yang pertama disunatkan juga baca surah. Ini pandangan bahagian yang pertama. Wa yaqra' ma warada fi thalath raka'at al-akhirah, dan dia baca pada rakaat yang 3 yang terakhir apa yang datang dalam hadis yang kita sebut pada awal-awal tadi. Li'annahu waridun wala nadhara liqa'idatin kullu sunnah tashahhada fiha bitashahhudaini la yaqra' as-surah fima ba'da at-tashahhudil awwal. Dalam kaidah ada menyebut setiap sunnah yang seseorang itu tasyahud dalam solat dengan 2 tasyahud, maka dia tidak perlu membaca surah selepas tasyahud yang pertama. Kalau dia sembahyang 4 rakaat 1 salam, solat sunat, maka rakaat selepas rakaat yang kedua dia buat tasyahud, maka selepas daripada itu dia tak perlu lagi baca surah rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Kaedah ini adalah selain daripada witir. Witir berbeza. Witir buatlah berapa rakaat? 3 rakaat yang terakhir tetap disunatkan baca surah. Kerana hadis menunjukkan kepada kita perkara tersebut. Dalam kitab Al-Manhaj, Manhajul Tullab, dia menyatakan maksud 2 tasyahud dalam solat sunat adalah solat sunat mutlak, bukan solat sunat witir. Imam Ar-Ramli menyatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau seseorang tu berwitir 3 rakaat, lebih daripada 3 rakaat, maka dia bacalah pada 3 rakaat yang terakhir seperti mana yang kita bagi tahu tadi, beberapa surah yang datang daripada hadis Aisyah. Imam Shibramil Lisi dia menyatakan zahirnya dia semayang berapa rakaat pun witir walaupun bersambung, wa in lazima tatwil as-salasa ala thaniyah, walaupun dia memanjangkan rakaat yang ketiga berbanding rakaat yang kedua, tak kira dia semayang sambung ataupun dia semayang 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Cuma Imam Shibramil Lisi dia menyatakan kadang-kadang disunatkan, kadang-kadang dikatakan ini adalah bertentangan dengan apa yang telah terdahulu, iaitu tidak disunatkan selepas tasyahud awal membaca surah, tapi solat witir disunatkan baca surah walaupun selepas tasyahud awal. Kerana 3 rakaat yang terakhir adalah disunatkan membaca surah untuk solat witir. Sudah menjadi kebiasaan setiap kaedah ada pengecualiannya. Begitu juga setiap kaedah ada pengecualian, seperti mana secara umumnya rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua bacaan surahnya, tetapi ada dalam hadis menyebutkan rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah, itu bertentangan dengan kaedah umum.
Begitu juga dalam witir, selepas tasyahud awal tak disunatkan baca surah. Tetapi dalam solat sunat witir tak mengikut kaedah yang kita sebutkan tadi. Jadi disunatkan baca surah. Bahagian yang kedua, tidak membaca selepas tasyahud awal secara mutlak. Dia tak baca. Sawa'un iqtasara ala salas, sama ada dia witir 3 rakaat ataupun lebih daripada 3 rakaat, maka dia tak perlu baca apa-apa surah. Tak perlu membaca apa-apa surah. Ini bahagian yang kedua, kerana mengikut kaedah yang kita sebutkan tadi, kullu sunnah tasyahhada fiha. Setiap sunnah yang dia tasyahud dalam solat, dengan 2 tasyahud dia tak perlu baca surah selepas tasyahud yang pertama. Ini bahagian kedua, kita panggil pandangan yang berbeza lah daripada tadi. Secara umumnya saya bagi tahu adalah tak kira berapa tasyahud pun yang kita buat, selepas tasyahud hanya disunatkan rakaat pertama dan kedua saja baca surah. Tak kira sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, itu kesimpulan. Melainkan solat witir saja. Solat witir disunatkan baca surah. Kemudian seseorang yang terlupa membaca surah daripada surah-surah yang datang dalam hadis. Contohnya pada rakaat yang pertama disunatkan Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun pada solat witir. Dia terlupa. Bila seseorang ni terlupa, tak kira dia sembahyang witir wasal ataupun fasal, bersambung ataupun tidak bersambung, maka disunatkan untuk dia mengulangi balik bacaan tersebut. Contoh rakaat pertama dia baca surah lain, kemudian rakaat kedua baru teringat dia tak baca surah Sabbihis, maka dia baca qul ya ayyuhal kafirun, dia baca Sabbihisma rabbikal a'la dan juga qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua. Begitulah juga yang berlaku ketika mana seseorang sembahyang pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat kan disunatkan alif lam, surah alif lam mim, surah as-sajadah. Dia baca surah lain, dah separuh muka surat dia baca, kemudian dia teringat, maka terus dia baca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ataupun dia tak ingat langsung dah, rakaat yang pertama dia baca surah lain. Contoh dia baca ayat lazim surah Wadduha, rakaat yang pertama subuh pagi Jumaat. Rakaat yang kedua baru dia teringat, terlupa surah as-sajadah pada pagi Jumaat. Rakaat yang kedua itu disunatkan untuk dia combinekan. Dia baca surah as-sajadah dan dia baca surah al-insan pada rakaat yang kedua. Panjang sikitlah. Itu disunatkan. Begitulah juga pada solat witir ataupun solat Jumaat. Solat Jumaat akan disunatkan Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat yang kedua adalah hal ataka hadisul ghasyiyah. Tapi rakaat pertama dia terbaca surah lain, rakaat kedua baru teringat, maka rakaat kedua itu dia baca semua surah tadi, Sabbihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah sejurus selepas membaca al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Kalau seseorang memulakan pada satu rakaat surah yang bukan surah yang Nabi sebutkan dalam hadis, dia terlupa, disunat untuk dia berhenti bacaan tersebut dan dia datangkan surah yang mana Nabi ajar dalam hadis, seperti bacaan solat witir, solat Jumaat ataupun solat qabliyah subuh dan ada beberapa solat yang lain. Masalah yang berikutnya, seseorang yang mana mengikut imam pada rakaat yang kedua solat witir. Dia mengikut imam pada rakaat yang kedua solat witir. Adakah dia membaca pada rakaat yang kedua itu suratul A'la ataupun surah Al-Kafirun ataupun selain daripada surah ni? Dia masbuk. Kan kita bagi tahu rakaat pertama disunatkan Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun. Dia masuk imam dah rakaat kedua.
Imam baca qul ya ayyuhal kafirun, imam beri salam, dia bangun satu rakaat lagi, makna dia berada pada rakaat yang kedua. Adakah disunatkan untuk dia membaca surah qul ya ayyuhal kafirun ataupun dia membaca sabbihisma rabbikal a'la? Lau taraka suratal a'la fi ulal witr wa qara'a badala suratul kafirun qara'a suratul a'la fi saniyah. Kalaulah imam meninggalkan surah Al-A'la pada rakaat yang pertama witir, maka dia baca pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Dia baca surah Al-A'la pada rakaat yang kedua, dia membaca surah Al-Kafirun. Kalau dia baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, contoh dia terlupa, dia baca rakaat pertama surah Al-Kafirun sepanjang witir. Rakaat yang kedua tak perlu baca Al-Kafirun, cukup gantikan balik sabbihisma rabbikal a'la. Wala yu'idu suratal kafirun, dia tak perlu mengulangi semula surah Al-Kafirun, surah qul ya ayyuhal kafirun, dia tak perlu ulang balik. Sekiranya dia baca pada solat witir rakaat yang pertama, dia baca bersama dengan imam, maknanya dia baca pada pada solat witir bersama dengan imam. Imam baca, dia dengar surah qul ya ayyuhal kafirun. Jadi makmum yang masbuk tadi rakaat yang kedua terus baca sabbihisma rabbikal a'la, sebab dia dengar surah Al-Kafirun dibaca pada rakaat yang kedua. Bila dia berada pada rakaat yang kedua, dia tak perlulah baca qul ya ayyuhal kafirun, dia terus sahaja baca qara'a fi saniyatihi suratal a'la, dia membaca surah sabbihisma rabbikal a'la, dia tak perlu lagi mengulangi surah qul ya ayyuhal kafirun. Ini bila mana dia masbuk pada rakaat yang kedua solat witir. Pada bulan Ramadan dia datang imam rakaat yang kedua solat witir. Apa perlu dia buat? Dia dengar imam baca qul ya ayyuhal kafirun, imam beri salam, dia tambah satu rakaat. Rakaat kedua dia tak perlu ulang balik qul ya ayyuhal kafirun, tetapi dia baca sabbihisma rabbikal a'la, walaupun rakaat kedua dia itu lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Sebab rakaat pertama imam baca qul ya, rakaat yang kedua dia baca sabbihis. Itulah yang dituntut dalam mazhab Syafi'i kita. Kalaulah makmum mendengar imam pada rakaat yang pertama dia membaca fa in kana al-imam qara'a suratal kafirun, dia membaca surah Al-Kafirun, maka makmum pada rakaat yang kedua baca suratul a'la. Sekiranya imam baca surah lain, rakaat pertama, rakaat yang kedua imam tak baca qul ya ayyuhal kafirun, dia baca surah lain, maka makmum dia baca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun pada rakaat yang kedua selepas imam beri salam. Imam beri salam, dia masbuk satu rakaat, dia bangun, dia baca dua-dua surah Al-A'la dan juga Al-Kafirun, sebab imam tak baca surah tu. Surah pertama mungkin sabihis imam baca, cuma dia tidak ada. Rakaat yang kedua dia ada, tapi imam tak baca qul ya ayyuhal kafirun. Okey? Kemudian kita lihat antara yang terakhir adalah jemaah pada solat witir. Witir ini dilaksanakan pada bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan. Pada selain bulan Ramadan tidak disunatkan berjemaah mengikut pendapat yang mu'tamad. Bahkan hukumnya harus saja, tidak makruh dan tak disunatkan. Witir secara berjemaah selain bulan Ramadan hukumnya tidak makruh, tidak disunatkan, bahkan hukumnya ibahah, harus saja. Sekiranya dia niat untuk mengajar kepada orang yang sembahyang, dia mengajar orang yang mungkin baru masuk Islam, baru nak sembahyang, jadi dia buat secara berjemaah, maka dia akan mendapat pahala dengan niat kebaikan tersebut. Niat mengajar manusia, mengajar orang yang baru masuk Islam, baru nak sembahyang, dia mengajar, dia dapat pahala dengan niat yang baik. Tapi pahala jemaah tetap tidak dapat, sebab dia tak disunatkan berjemaah. Cuma niat untuk mengajar itu dapat. Ini semua adalah sekiranya tidak
diiringi dengan i'tiqad al-ammah masyru'iyatil jamaah. Sekiranya tidak, orang lain tidak menyangka buruk tidak bersangka buruk dengan orang yang sembahyang witir secara berjemaah. Sebab kalaulah imam lepas semayang isyak, imam buat pengumuman kita sembahyang witir secara berjemaah, kan jadi makmum akan bersangka buruk sebab apa sembahyang berjemaah witir ni tak pernah dibuat melainkan pada bulan Ramadan. Sebenarnya harus, tapi akan mendatangkan pelbagai sangkaan kepada jemaah. Jadi tak perlu buat berjemaah. Ataupun kalau imam buat, makmum akan beriktikad benda itu sunat. Jelah bila imam buat, contoh sembahyang hajat, kita dah buat setiap malam Jumaat berjemaah. Bila kita selalu buat ni, makmum akan belajar satu benda baru daripada apa yang imam buat, iaitu disunatkan solat berjemaah sembahyang hajat pada malam Jumaat. Sedangkan Nabi larang Nabi larang kita mengkhususkan solat untuk malam Jumaat. Kita nak buat boleh. Kalau ada jemaah kita yang sakit, kita buatlah sembahyang hajat. Ada mungkin ada jemaah kita yang terbabit kemalangan, kita buat sembahyang hajat. Tapi kalau tak ada apa-apa sebab, memang saja-saja sembahyang hajat, itu yang Nabi larang. Tak boleh mengkhususkan malam Jumaat dengan sesuatu solat, sesuatu ibadat khusus. Melainkan ada keperluan, tak apalah. Jadi bila mana solat witir imam buat secara berjemaah bukan bulan Ramadan, dia mengajar kepada makmum ilmu baru, iaitu disunatkan berjemaah. Sedangkan witir tak disunatkan berjemaah selain bulan Ramadan. Jadi imam tak perlu buat, sebab dia tak dapat pahala jemaah pun. Pada bulan Ramadan, pendapat yang kuat, pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i, disunatkan berjemaah pada solat witir. Sama ada dia buat witir tersebut afa'al al-witir qabla salat tarawih, sama ada dia buat witir sebelum sembahyang tarawih ataupun selepas sembahyang tarawih, disunatkan berjemaah. Sama ada dia buat solat tarawih berjemaah ataupun tak berjemaah, tetap witir tu disunatkan berjemaah. Sunnatul jamaah fil witir mabniyun ala sunnal jamaah fit tarawih. Disunatkan berjemaah pada witir dibina di atas sunat berjemaah pada solat sunat tarawih. Dan ini adalah pendapat yang asah dan pendapat mu'tamad. Bila mana kita sembahyang witir, solat tarawih berjemaah, maka witir pun berjemaah sebab dia ikut sekali. Wa bina'an 'alal mu'tamad, mengikut pendapat mu'tamad ini disunatkan berjemaah pada solat witir, sama ada dia buat tarawih ataupun dia tak buat tarawih. Witir tetap disunatkan berjemaah pada bulan Ramadan. Imam kalau dia sembahyang witir 3 rakaat ataupun dia sembahyang witir 11 rakaat, maka disunatkan juga secara berjemaah. Fa'alaihi an yuhrim ma'al imam fi salisati bi raka'atain, maka disunatkan untuk dia takbiratul ihram bersama dengan imam pada rakaat yang ketiga, 3 rakaat yang terakhir. 3 rakaat yang terakhir untuk mendapat fadilat jemaah. Kalau imam buat 11 rakaat, dia malas nak buat 11, maka dia ambil 3 yang hujung, itu pun sudah cukup. Dia mendapat fadilat kelebihan solat witir. Kalau berlaku, Imam Az-Ziyadi dia menyebutkan, kalaulah berlaku pertembungan antara jemaah solat witir secara berjemaah pada bulan Ramadan ataupun dilewatkan witir, iaitu bangun daripada tidur sembahyang tahajud, akhir tutup malam kita itu dengan solat witir, maka di sini ulama menyatakan quddama at-ta'khiru, iaitu diutamakan lewatkan witir. Sebab berdasarkan daripada hadis Nabi kata ij'alu akhiri salatikum
bil laili witran, jadikan akhir salat malam kamu adalah salat witir. Cuma banyak dalam masalah ini ramai yang keliru, iaitu mereka menyatakan jamaah itu lebih afdal. Solat berjemaah itu lebih afdal, solat jemaah witir itu lebih afdal berbanding dilewatkan solat witir. Sebenarnya pendapat yang kuat, witir dilewatkan itu lebih afdal. Sebenarnya dalam masalah ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah ini tidak jadi masalah tuan-tuan ikut saja bersama imam. Sebabkan ada satu hadis yang menyatakan siapa ikut imam daripada awal sampai ke akhir pada bulan Ramadan ketika qiyam, solat tarawih, dia akan dapat seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam. Kita ikut dia imam. Cumanya di akhir kita bagi peluang azan ya. Mengenai dengan solat witir pada bulan Ramadan, kita semayang saja bersama dengan imam untuk mendapat kelebihan. Siapa yang bersama dengan imam daripada awal sehingga ke akhir semayang imam, seolah-olah dia mendapat pahala menghidupkan sepanjang malam. Cuma bila mana imam, ada beberapa cara lah. Bila mana imam semayang witir 3 rakaat, rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga, maka kita boleh saja niat. Imam niat 1 rakaat, kita niat 2 rakaat. Mana bila mana imam beri salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Kita genapkan witir. Itu pun boleh. Ataupun kita berpegang dengan jadi bila kita buat 4 rakaat, jadi kita nak buat rakaat yang terakhir, rakaat yang kelima, maka kita simpan sampai esok. Selepas kita bangun tahajud, selepas kita semayang tahajud semua, kita solat witir 1 rakaat. Itu pun boleh. Ataupun cara yang kedua adalah kita semayang witir bersama imam 3 rakaat, tak jadi masalah. Kemudian dalam masalah ini ada perbezaan pendapat antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli.
salah satu daripada keduanya berpendapat boleh saja kita dah sembahyang witir 3 rakaat, dah witir 3 rakaat, esok pagi kita bangun nak solat witir lagi boleh, selagi mana tidak lebih daripada 11 rakaat. Kita genap-genapkanlah, sudah 3 rakaat, esok kita bangun witir lagi. Cuma witir bukan ganjil lah, sebab Nabi kata la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kita dah buat witir ganjil, jadi kita genapkan saja 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dah buat 3, kita nak tambah lagi 4 rakaat, jadi semua 7 rakaat. Kalau kita dah buat 3, nak buat nak cukupkan 11 rakaat, tambah lagi 8 rakaat. Tambah genap, bukan tambah ganjil. Saya kira cukup sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.